Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizan Rahmat, Melaka TV. Melaka yang menuju ke arah negeri bandar teknologi hijau turut membincangkan mengenai sistem pengangkutan mapan bagi merealisasikan hasrat kerajaan menggunakan sistem pengangkutan yang bersifat mesra alam dan berteknologi hijau. Pengerusi Jawatan Kuasa Negeri Pengangkutan, Penerangan, Perpaduan dan Pengguna, Datuk Ghazali Mohamad berkata, sistem ini merujuk kepada sistem yang memberi impak negatif yang minima terhadap alam sekitar, khususnya dari segi pengurangan pelepasan gas karbon. Sebanyak 9 sistem indikator yang diambil kira termasuklah liputan kawasan pengangkutan awam, keutamaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal, kebergantungan terhadap kenderaan persendirian, kenderaan perkhidmatan awam berteknologi hijau, kenderaan persendirian berteknologi hijau, kenderaan kerajaan berteknologi hijau, pengurusan lalu lintas, kelajuan kenderaan bermotor dan perjalanan jarak jauh. Dengan penduduk Melaka yang ada hampir 800,000, mengikut daftarnya, kenderaan-kenderaan daripada semua kategori yang didaftar di Melaka ada 676,000 kenderaan didaftar. Dengan penduduknya hanya hampir 800,000. Hampir tu semua nampaknya penduduk-penduduk negeri Melaka yang berumur daripada 1 hari sampai mati hampir ada kenderaan. Dan bila masing-masing ada kenderaan, agaknya menyumbang kepada pencemaran. Sebab itu, kita mengharapkan supaya kenderaan-kenderaan yang dimiliki oleh mereka ini tidak akan digunakan sewenang-wenangnya, akan mencemar dan juga merosakkan alam sekitar. Kalau kita bandingkan dengan Terengganu, negeri yang lebih besar dengan lebih ramai penduduknya, hanya 470,000 saja kenderaan yang didaftarkan sehingga 31 Januari 2011. Kalau dibandingkan dengan Negeri Sembilan, hanya 780,000 saja kenderaan yang didaftarkan sehingga 31 Januari 2011. Dan Kelantan, sehingga 31 Januari 2011, 668,000 didaftarkan dengan bilangan penduduk yang ramai. Gambaran di sini nampaknya usaha kita memberikan kelesaan hidup yang lebih untuk rakyat Melaka berjaya, tapi kita khawatir kejayaan ini juga menyumbang pada pencemaran alam sekitar kita. Menjelang tahun 2020, penggunaan sumber bahan api alternatif seperti NGV, CNG dan hybrid bagi semua kenderaan perkhidmatan awam, manakala kenderaan kerajaan negeri dan anak syarikat kerajaan negeri akan menggunakan kenderaan berteknologi hybrid bagi menjadi sasaran resolusi. Ghazali berkata demikian ketika membentangkan resolusi bengkel IAPG pengangkutan bersempena Seminar Melaka Maju Negeri Bandar Teknologi Hijau yang telah dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam. Berita selanjutnya. Sebanyak 50 buah kedai sukan akan didirikan secara sebuah-sebuah atau barisan deretan kedai yang panjang di mana ia berkonsepkan sukan untuk mempromosikan barang sukan termasuk sukan Paralimpik. Kerajaan negeri bersedia membantu mempromosikan barangan sukan Paralimpik di bandar sukan yang akan dibina di Cheng tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam menjelaskan, kerajaan negeri sedang mencari rakan kongsi dari syarikat sukan yang besar dan juga syarikat sukan yang berminat untuk berkongsi dengan kerajaan negeri bagi membina lot kedai sukan di bandar sukan berkenaan. Kami tak ada kementerian sukan, kementerian sukan tak payah sebut, semua orang buat sukan. Kami tak payah ada kementerian pertanian lah, semua orang buat pertanian. Kan macam itu. Saya fikir kementerian sukan tu masih perlu kan, dia patut diperkuatkan lagi. Supaya sukan ni tuan-tuan minat semua orang. Semua orang kena buat sukan, tapi kena satu kementerian yang koordinat kan, selaras semua. Termasuklah sukan Paralimpik ni, saya harap diperkuatkan lagi. Kalau tidak besok Paralimpik, tahu bawa mana? Bawa Kementerian Kebajikan. Tentu ada satu kementerian kerana sukan ni dibesar kan. Dan kecuali nak pisah, tubuh satu kementerian sukan, satu kementerian belia. Yang itu okey. Kementerian belia, kementerian belia. Kementerian sukan, kementerian sukan. Tapi tak bolehlah kementerian sukan tu tak ada kan. Supaya sukan ni dapat dibangunkan. Kerana sukan ni satu industri, boleh membawa kekayaan kepada negara. Bukan satu yang membazir tuan kan. Tapi cara kita tu nak kena dikomersialkan. Yang boleh komersial, yang tak boleh komersial tu sukarela lah. Macam tuan-tuan ni sukarela.
Kerajaan negeri telah memilih tapak yang istimewa dan bersesuaian bagi kedai sukan tersebut di mana ia secara tidak langsung dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Seramai 200 peserta terdiri daripada pengurus dan pentadbir sukan, penyelidik, saintis sukan, pemimpin-pemimpin sukan, ahli akademik, jurulatih dan juga atlet hadir di Convocation Kebangsaan Gerakan Paralimpik Negara Sedekat 2011-2020.